Banting. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Timbalan Speaker. Melati kuntum tumpu melata, sayang mebah di pohon cemara. Salam sejahtera mulanya kata, banting sembah pembuka bicara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Yang Berhormat Jemaah sekalian, kita berdiri di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk membahas satu usul ataupun satu belanjawan 2022 untuk negeri Selangor yang begitu penting dalam sejarah pembangunan negeri Selangor. Teks ucapan yang disampaikan oleh Datuk Menteri Besar pada hari Jumaat yang lepas merupakan antara teks ucapan yang paling padat yang pernah saya dengar dan baca sejak saya menjadi adun di kawasan Banting ini. Ditambah lagi kalau dengan dulu di Kampung Tungku, saya rasa itu adalah antara yang paling padat. Pun begitu, kita harus beringat bahawa dalam situasi kita masih menghadapi endemik COVID-19 ini, negeri Selangor sebagai sebuah negeri di Persekutuan Malaysia masih terjejas dengan tampuk kepimpinan di peringkat persekutuan yang disifatkan serata-merta sebagai sebuah kerajaan yang gagal. Gagal dari segi apa? Yang paling klasik ialah kerajaan ini tidak ada nama. Kita tak tahu ini kerajaan Perikatan Nasional ataupun kerajaan Barisan Nasional. Yang disebut ialah kerajaan ini kerajaan Ismail Sabri. Jadi berbeza ini adalah cukup pelik bagi kita semua. Yang Berhormat, ini Banting. Ya, nama tak setuju. Gagal. Tak, saya nak buat cerahan. Yang Berhormat Banting, dalam mengemukakan apa juga fakta dan juga ucapan. Sebenarnya kerajaan pun kalau di peringkat negeri Selangor, kita panggil kerajaan ini adalah kerajaan negeri Selangor. Tak perlulah kita label berkaitan dengan parti-parti politik. Kerajaan yang dah tertubuh di peringkat Malaysia ni, kita dah tahu dah kerajaan Malaysia. Di sebalik kerajaan itu ditadbir oleh parti politik mana tak perlulah dihebahkan. Sebab yang kita nak kemukakan ataupun yang kita nak ketengahkan adalah sebagai kerajaan itu sendiri. Negeri Selangor pun kita cakap kerajaan negeri Selangor. Kita tak payahlah cakap Perikatan Nasional ke, ada nama ke, tak ada nama ke. Saya harap Yang Berhormat Banting betulkanlah. Kerajaan Malaysia itu cukuplah kerajaan Malaysia. Tak perlulah ada kerajaan tak ada nama dan sebagainya tu. Yang menyebabkan kecelaruan ini sebenarnya bukan saya nak sengajakan kerana ia telah memberi sedikit kesan yang tidak begitu baik terhadap negara Malaysia dan seterusnya barangkali yang akan menjejaskan prestasi kewangan dan juga iklim pelaburan di Malaysia dan termasuk di Selangor. Kita perlu maklum bahawa Selangor merupakan sebuah negeri yang menyumbangkan lebih daripada 20% kepada KTNK di seluruh Malaysia. Dan sekiranya nama pun tak betul, saya rasa ia akan menjejaskan sedikit sebanyak keyakinan pelaburan asing terhadap Malaysia. Jadi Tuan Timbalan Speaker, sekiranya kita tidak ada nama, saya rasa saya mengambil cadangan daripada Yang Berhormat Cempaka 2-3 hari yang lepas. Kita cadangannya nama BNBN, Bandar Indah, BNBN kalau ataupun PNBN. Itulah nama dia yang saya rasa boleh digunakan sementara waktu untuk menyifatkan kerajaan persekutuan ini. Kerana apa? Kerajaan tetapi apapun sekali, nama PN ke BN ke, kerajaan ini tetap sebuah kerajaan gagal. Kerana ia bukan merupakan sebuah kerajaan yang mendapat mandat rakyat. Ia berpunca daripada kerajaan ini terbentuk berpunca daripada pengkhianatan yang berlaku di kalangan mereka sehingga mereka sekarang ini seringkali khianat mengkhianati. Kita melihat ini di setiap waktu. Yang paling akhir sekali adalah di PRN Negeri Melaka. Jadi kita tidak tahu adakah ini bagus untuk negeri kita atau tidak. Ya, kita tidak mahu pastinya fenomena ini berlaku di negeri-negeri yang lain dan sudah pasti kita tidak mahu ini berlaku di Malaysia. Tuan Speaker, mengapa saya sifatkan ini sebagai negeri yang gagal, sebuah kerajaan yang gagal? Kerajaan gagal, Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Banting. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya nak tanya Banting sama ada suatu fenomena baru yang dikemukakan oleh kerajaan persekutuan bila mana memberikan peruntukan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang yang sign MOU baru-baru ini. Suatu tindakan selangkah ke hadapan. Apakah Selangor boleh ikut cara seperti ini? Terima kasih. Dalam ucapan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar, kita telah pun bukan saja mengikut. Sebenarnya di Selangor, antara negeri pertama, masa itu di bawah Pakatan Rakyat yang menjalankan dasar, membolak langkah untuk memulakan dasar, memberi peruntukan kepada pembangkang.
walaupun dalam jumlah yang kecil, tapi kita dah memulakan langkah itu. Sekarang ni yang mengikuti langkah ini ialah kerajaan BNBN. Yang saya rasa masih lagi gagal kerana penggunaan dana awam yang terlalu besar yang dilakukan oleh kerajaan ini dilakukan untuk setahun setengah yang lepas dijalankan tanpa saringan oleh Parlimen. Dan kemunculannya ialah kebiadaban kerajaan ini membelakangi hasrat dan titah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sesuatu yang mana rakyat Malaysia tidak pernah terlintas akan berlaku terhadap sebuah kerajaan yang kononnya mendukung kedaulatan Raja Melayu. Namun apa yang bermula dengan khianat pasti akan berakhir dengan khianat. Seperti berbahasa Inggeris, what goes around comes around. Di dalam Melayu ada menyebut hidup ini seperti roda, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Kerana sikap dan sifat mereka yang saling mengkhianati ini, kita lihat kerajaan Pago tidak dapat bertahan melebihi 20 bulan. Kalau kita ingat kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan hanya dapat bertahan selama 22 bulan adalah rekod yang cukup pendek dalam sejarah Malaysia. Ini kerajaan hanya 20 bulan saja. Dan nampaknya pentadbiran kerajaan Ismail Sabri mungkin akan memecahkan rekod ini kerana jikalau beliau gagal dalam PRU yang akan datang, barangkali beliau akan menjadi Perdana Menteri yang mentadbir dalam tempoh masa kurang daripada 20 bulan. Kesemua ini, Tuan Speaker, menambah lagi keperitan rakyat dan kekawatan ekonomi tanah air sehingga menyebabkan rakyat sekarang ini dia terus hilang kepercayaan terhadap sistem politik di negara ini. Apatah lagi, endemik COVID-19 sekarang masih belum bereda. Kita pun terkejut sekarang. Ada orang di sebelah sana kata nak PRU sekarang. Oh, rasanya sekarang boleh menang nak buat PRU. Dia tidak menghiraukan kesusahan rakyat, tidak menghiraukan politik kita, tidak menghiraukan janji yang mereka buat, tidak menghiraukan ekonomi kita, nak pilihannya sekarang. Apakah udang di sebalik batu yang mereka nak tunjukkan kepada kita? Apakah contoh ataupun mesej yang hendak dibawa oleh politikus-politikus ini kepada rakyat seluruh Malaysia dan seluruh Selangor? Ini adalah pembuka bicara saya kerana kita perlu tegur perkara yang tidak betul seperti ini. Orang main politik. Dan mereka melarikan diri. Tengok apa berlaku kepada mereka. Mereka tidak ada di sini. Mereka malu. Dan bila sebut malu, malu apa bosku? Saya pun nak tanya, malu apa bosku? Itu sebabnya perlu ditegur. Orang-orang seperti ini tidak sesuai untuk memimpin kerajaan Malaysia. Dan mereka tidak boleh diberi peluang untuk memegang Selangor. Tuan Dimana Speaker, di Selangor, Kerajaan Pakatan Harapan. Kita cakap tentang kerajaan Selangor, kita cakap tentang kerajaan Pakatan Harapan, kita cakap tentang dasar yang dibawa oleh kerajaan Pakatan Harapan. Iaitu sebuah kerajaan yang membawa agenda reformis dan mentadbir negeri ini sejak tahun 2008. Kesinambungan daripada kerajaan Pakatan Harapan rakyat dengan mandat yang terbesar dibolehi daripada rakyat pada PRU 14 berkat daripada kerjasama yang era sesama semua parti komponen PH pada masa itu perlu dikekalkan, malah perlu dirancangkan lagi. Dalam mentepani pandemik COVID-19 ini, kita berasa syukur. Saya lihat dan mendengar ucapan daripada Menteri Besar bukan cakap saja. Sejak 2-3 tahun yang lepas, berbagai usaha diketengahkan. Kerajaan Selangor, saya perlu memuji. Kita perlu mengaku ini fakta. Kerajaan Selangor mengambil langkah proaktif yang lebih awal membentuk STFC. Bertanggungjawab merancang usaha-usaha menangani COVID-19 di Selangor. Kita adakan selangkah yang membantu memantau pergerakan dan penyebaran COVID-19. Ini yang pertama dilakukan oleh sebuah kerajaan negeri. Membuat ujian saringan secara percuma kepada seluruh sedikit Selangor. Kita beli vaksin sendiri. Sampai kita gunakan vaksin itu, kita tolong negeri lain. Tak kira fahaman politik, kita tolong Kedah, kita tolong Perak. Kita membuat saringan percuma, kita memberi vaksin, kita laksanakan berbagai program SAWEX yang masih berjalan sehingga sekarang. Kita percepatkan proses vaksinasi di semua sektor. Perkilangan, perindustrian, tadika dan sebagainya. Kita membantu kalangan barisan hartaban dalam bentuk allowance. Kita bantu dari segi kos pusat jagaan kanak-kanak. Kita bantu dari segi bantuan pakur makanan. Bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai sekarang masih berjalan. Kita memberikan pengecualian dan mengurangkan kadar sewa gerai-gerai. Kita melaksanakan untuk rumah PPR dan sebagainya. Kita lambakan produk-produk pertanian dibeli oleh kerajaan negeri, nelayan-nelayan diberi subsidi minyak, sementara penternak lembu dan kambing diberi bantuan untuk membantu mereka meneruskan aktiviti security makanan. Kita membantu usahawan dalam program digitalisasi dan pemasaran. Ini semua dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan
di Selangor. Jadi kita perlu beringat bahawa kita perlu mendukung kerajaan ini. Dan apa yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan, kalau dia tidak sabotaj kita, biar kita melakukannya. Tuan Timbalan Speaker. Tapi Tuan Timbalan Speaker, adalah malang kalau apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor untuk menjaga kesejahteraan dan kesiapsiagaan rakyat serta kemajuan ekonomi dan pembangunan negeri tidak sampai ke pengetahuan seluruh rakyat Malaysia. Dan tentunya lebih malang jika orang lain pula yang menerima kepujian seperti pepatah, lempu bunyi susu, sapi tapak nama. Kita tidak mahu ini berlaku. Walaupun kali ini, pada tahun depan kita membendangkan belanjawan televisi sepanjang hampir 300 juta. Saya percaya bahawa ianya adalah diperlukan untuk membina daya tahan uji dan kesiapsiagaan rakyat Selangor untuk mengharungi tahun 2000 yang masih tidak menentu. Bermula dengan belanjawan 2019, kita berasa syukur kerana perbelanjaan mengurus telah pun disediakan dengan pengurangan antara 2 hingga 5% dan berjaya menghasilkan penjimatan sepanjang 144 juta. Bayangkanlah sekiranya perkara yang sama dilakukan di peringkat persekutuan dengan penjimatan yang boleh digunakan untuk membela rakyat, pastinya kita akan memastikan ini akan memberi kebaikan kepada rakyat. Dan saya berharap ini boleh dijadikan sebagai dasar di setiap PBT supaya penjimatan ini boleh menghasilkan peruntukan yang lebih banyak untuk rakyat, untuk membina, mempertingkatkan infrastruktur, dewan orang ramai, padang bola, jalan, longkang dan sebagainya. Tuan Speaker, Charge pemajuan untuk pemaju rumah mampu milik di Selangor untuk pemaju kecil dan sederhana akan diberi pelepasan dan sekurang-kurangnya dikurangkan untuk 2 atau 3 tahun yang akan datang. Ini telah pun disebut dalam ucapan Menteri Besar yang lepas. Saya mengucapkan tahniah kerana ini merupakan satu respon terhadap apa yang dibangkitkan oleh Pantim dalam sidang Dewan yang lepas. Malahan ucapan Yang Berhormat Menteri Besar pada Jumaat yang lepas sebenarnya memberi banyak respon terhadap isu-isu spesifik yang dibangkitkan oleh ahli Dewan Negeri termasuk daripada membangkang. Saya ucapkan tahniah. Tetapi Yang Berhormat Tuan Timbalan Speaker, adalah amat penting. Saya juga nak minta banyak yang diketengahkan oleh kerajaan negeri Selangor, kita memerlukan satu semakan ataupun penyeimbangan ataupun imbang yang kita nak supaya ketirisan tidak akan berlaku, supaya bukan saja ahli Dewan Negeri tetapi ahli-ahli majlis, masyarakat kita tahu progres dan juga perjalanannya, kerana kita tidak nak ianya melepaskan batu di anak tangga. Kita nak laporan kemajuan. Banyak telah pun dibentangkan tetapi kita ada 2-3 perkara kita lihat dari segi penyampaian dan pelaksanaan masih belum sampai ke tahap ataupun impak yang kita nak ketengahkan. Kita sebagai contoh pada tahun lepas saya masih lagi simpan apa yang kita nak tengahkan. Kita ada banyak dari segi kita ada banyak program e-kitchen kita ada buat. Kita ada wifi dan data internet Selangor kita melakukannya. Kita ada laporan dan sebagainya. Kita ada inisiatif Selangor Automotive TVET RM5 juta. Kita ada banyak-banyak program yang kita nak ketengahkan di sini. Soalan saya ialah mengapakah tidak kerajaan Selangor membawa satu laporan ataupun report card kepada Dewan Yang Mulia ini untuk memberitahu kita status pelaksanaannya. Saya mengambil satu contoh yang saya rasa saya memuji. State Government of Malaysia of Selangor 2020 Annual Report Standing Committee for Investment, Industry, Commerce and Small and Medium Enterprise. Ada laporan tahunan. Saya memohon supaya setiap portfolio yang dijaga oleh MMKN, termasuk portfolio yang dijaga oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar, setiap tahun kalau boleh, kita perlu adakan satu laporan pembentangan seperti ini. Supaya semua program yang dibentangkan pada tahun 2020, 2021 akan disimpulkan dalam satu report card. Supaya bukan saja ahli Dewan Negeri Selangor yang menyokong kerajaan, tetapi sebelah sana yang bebas, yang membangkang, juga akan tahu faktanya. Apakah kelebihan, apakah kekurangan, apakah cabaran, apakah pencapaian. Kalau tidak, kita asyik tanya soalan yang sama. Sebenarnya soalan mungkin telah pun dijawab pada sidang-sidang Dewan yang lepas. Jadi ini membazirkan masa. Ini adalah carangan daripada saya untuk memantapkan lagi perbahasan di peringkat Dewan Negeri Selangor ini. Datuk Menteri Besar ada menyebut tentang kompleks perumahan pekerja di atas sebidang tanah seluas 8 ekar di Teluk Panima Garang. Ini menarik perhatian saya. Saya ingin bertanya tentang konsep pembinaannya. Bagaimana projek ini akan dibiayai oleh pihak swasta ataupun dan juga pihak kerajaan.
Saya juga ingin mencarangkan dalam ucapan belanjawan ini, kita ada banyak menyebut tentang pelancongan dan pelaburan. Tetapi tahukah tidak, yang berhormat sekalian, di peringkat PPT kita masih belum ada satu jabatan khusus ataupun unit khusus yang bertujuan untuk memajukan sektor pelaburan dan pelancongan. Jadi menjadi carangan kepada saya supaya kita mengarahkan setiap PPT untuk menubuhkan jabatan khas pemajuan pelaburan dan pelancongan di setiap PPT. Perkara ini amat penting khususnya untuk daerah Kuala Langat yang semakin menjadi perhatian di kalangan pelabur asing dan domestik. Ditambah lagi dengan produk dan destinasi pelancongan yang berpotensi tinggi. Kita juga ingin bertanya, perkara ini tidak disebut dalam teks ucapan Datuk Menteri Besar. Apakah masa terbang dan perancangan pembangunan Pulau Keri di Kuala Langat? Saya difahamkan bahawa akan ada sesuatu yang besar berlaku di Kuala Langat untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Tapi mengikuti teks ucapan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, nampaknya tidak disebut. Saya ingin bertanya, apakah hala tuju pembangunan Pulau Keri? Kualiti air Sungai Langat dan potensi pelancongan sepanjang Sungai Langat juga sangat penting. Kita nak Kerajaan Negeri Selangor di bawah portfolio pelancongan untuk memberi perhatian terhadap potensi pelancongan yang ada di Kuala Langat. Saya kata pusing Selangor dulu, pusing Kuala Langat dulu. Kerana Kuala Langat terletak di antara Klang dan Sepang. Kita terletak di tengah-tengah antara pelabuhan Klang dan KLIA. Kalau nak pusing Kuala Selangor, kenalah pusing Kuala Langat dulu. Kerana tempat ini terletak di tengah-tengah. Kita jangan ingat Kuala Langat adalah sebuah perbandaran yang ke belakang. Kita perlu ingat Kuala Langat merupakan daerah yang mencapai pembangunan dan juga pelaburan kedua tertinggi di Selangor untuk tahun-tahun kebelakangan ini. Loji rawatan air yang kita ada di kawasan Kuala Langat ini juga perlu kita pastikan bekalan air sentiasa mematuhi apa yang kita nak capai. Tuan Speaker, loji rawatan air Kuala Langat ataupun Labuan Dagang telah pun memerlukan operasi sejak beberapa tahun yang lepas. Dan sehingga sekarang, ianya memainkan peranan dan fungsi yang cukup penting untuk memastikan bekalan air di Kuala Langat terjamin. Saya mahu Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan kualiti air Sungai Langat ini sentiasa menepati piawaian yang ditetapkan. Dan saya ingin bertanya kepada Negeri Selangor supaya pendangkan keadaan pencemaran di sepanjang Sungai Langat ini, bermula dari Hulu Langat sampai ke Kuala Langat. Berapa banyak kes pencemaran yang berlaku sebelum ini? Apakah tindakan yang telah pun diambil oleh kerajaan? Saya mahu satu penerangan yang lebih terperinci. Dan apakah pencapaian kita selepas kita melakukan usaha-usaha pembaharuan ini? Apakah result yang bagus, yang memberangsangkan, yang kita boleh tunjukkan kepada rakyat di Kuala Langat? Supaya mereka tahu bahawa Kerajaan Negeri Selangor serius dalam menangani isu pencemaran air dan isu penggangguan bekalan air di negeri Selangor. Tuan Timbalan Speaker, pembangunan infrastruktur dan kemudahan awam di Kuala Langat dan di Selangor adalah sangat penting. Seperti apa yang saya katakan tadi, Selangor dan juga Kuala Langat merupakan daerah kedua terbesar dalam pelaburan. Kita memerlukan jaringan jalan raya dan juga infrastruktur yang sangat-sangat mantap dan rapi untuk memastikan perancangan itu dibuat dengan rapi sebelum apa-apa masalah timbul. Yang mau masuk Hulu Benam, silakan. Boleh ya. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Kuala Langat, Banting ya, bahawa saya dapati berapa banyak paip-paip pecah ya, terutama di sekitar di kawasan kampung saya je, di dalam dun saya je. Apakah langkah sebenarnya, apakah ini menuju ke lebih baik atau ada pemulihan balik ataupun ganti balik paip yang rosak, yang pecah, kerap sangat pecah selang 2 hari? Ya, saya doakan yang terbaiklah untuk kawasan Hulu Benam. Tetapi Hulu Benam itu jauh sangat dari Kuala Langat. Saya tak boleh nak berkata untuk Hulu Benam. Tetapi secara general, secara tasanya saya rasa apa yang berlaku di Kuala Langat sekarang ini juga pastinya akan berlaku di kawasan Hulu Selangor, di mana pihak Air Selangor sudah mempunyai perancangan mereka, dan marilah kita bersama-sama untuk memantau supaya mereka melakukan apa yang telah pun diamanahkan kepada mereka dan menjalankan yang terbaik untuk rakyat negeri Selangor, termasuk rakyat di kawasan Hulu Benam. Saya rasa Hulu Benam juga akan
menghadapi masalah pembangunan yang besar selepas ini kerana majlis daerah akan dinaik taraf menjadi majlis perbandaran. Jadi Tuan Speaker, saya juga ingin bertanya, tadi menyentuh sedikit tentang jaringan-jaringan raya dan jambatan. Dalam sidang Dewan yang lepas, saya ada membangkitkan satu jambatan yang berkaitan dengan kawasan saya, iaitu jambatan yang menghubungi Sungai Jarum dan Jarum ini. Saya ingin bertanya, dalam buku laporan ini saya lihat hanya kita hanya ada satu token sum saja. Saya berasa sedikit kesal apakah kita tidak ada perancangan untuk menjalankan projek ini, di mana adalah penting supaya jalan Kampung Cenjarum, jalan Sungai Buaya ini disambungkan dengan satu jambatan yang merentasi Sungai Langat sehingga ke kawasan Yang Berhormat, Yang Berhormat Tuan Timbalan Speaker. Dan ini saya rasa boleh membantu melegakan kesesakan trafik yang seringkali yang telah pun mula berlaku di kawasan Kuala Langat di Banting ini. Kerana kalau kita lihat contoh di Klang, masa kita jadi kerajaan 2008, kita nak banner, baru kita ingat nak banner jambatan ketiga Klang pada masa itu. Klang sudah sesak, sampai tak boleh sesak lagi. So jam until it is too jam already. Baru kita ingat nak banner jambatan ketiga. Sekarang kita sudah ada 2 jambatan di Kuala Langat. Satu di kawasan Yang Berhormat Morib, satu lagi di kawasan saya. Kalau kita lihat perancangan pada masa depan dengan kemasukan SKVE, dengan adanya tepi CE, dengan adanya kilang-kilang kertas dan sebagainya, dengan ada pelancongan, dengan ada banyak berbagai pembangunan infrastruktur. Adakah kita hanya boleh berasa satisfied dengan hanya 2 jambatan sahaja? Adakah kita perlu membuat perancangan untuk membina jambatan ketiga, keempat, kelima di sepanjang Sungai Langat ini supaya lelayan trafik itu boleh dilakukan dengan lebih cantik? Saya menontarkan soalan ini kepada kepada pihak MMKN supaya kita boleh bincang bersama-sama untuk membuat perancangan yang terbaik untuk Kuala Langat. Satu lagi perkara adalah saya juga amat tertarik Tuan Timbalan Speaker tentang tanah bantuan kewangan Selangor yang bernilai 1 juta. Saya ingin bertanya bagaimanakah peruntukan ini dapat digunakan untuk membantu rakyat Selangor. 1 juta bukan satu amount yang besar, tetapi ia juga tidak kecil. Saya memohon supaya perincian diberikan kepada kepada ahli Dewan ini supaya kita boleh menggunakan wang ini semaksimal yang mungkin, seoptimal yang mungkin untuk membantu rakyat di kalangan B40 yang menghadapi masalah guaman. Siapakah yang akan menguruskan perbelanjaan ini? Adakah yang akan diletak di bawah Kamar Undang-Undang ataupun macam mana? Jadi kita perlukan lebih banyak perincian kerana ini merupakan dasar baru. Pembangunan sebanyak pembangunan orang asli sebanyak 1.5 juta ringgit juga diketengahkan. Di kawasan saya dan di kawasan Kuala Langat, saya nak sebut, Kuala Langat merupakan negeri daerah yang mempunyai komposisi dan kepadatan penduduk orang asli yang tertinggi di Selangor. Kita yang paling tinggi, setuju yang sejangan dengan Morib, paling tinggi. Bukan Sepang, bukan Gombak, bukan Hulu Selangor, Kuala Langat. Jadi saya berharap peruntukan ini dapat digunakan semaksimal yang mungkin oleh orang asli di kawasan Sepang dan juga Kuala Langat. Dan kita mahu supaya perincian diberikan agar pembangunan orang asli ke kawasan Kuala Langat dan juga Panti tidak akan ke belakang. Orang muda merupakan satu faktor yang sangat penting untuk PRU yang akan datang. Tapi sekiranya kita hendak memperjuangkan nasib orang muda, saya rasa kita perlu mengambil iktibar daripada kajian yang dijalankan oleh IDE, Institut Tariq Ihsan 2-3 minggu yang lepas yang dibentangkan. Dan kita berasa sangat hairan, saya ingin berkongsi pengalaman ataupun pengetahuan ini dengan ahli yang berhormat, hanya 30% lebih sahaja anak muda yang celik politik. Only 30%, 30% saja yang celik politik. Selebihnya sama ada tidak tahu ataupun dia rasa muak tengok politikus-politikus ataupun dia rasa tidak tahu, tidak ada kena mendengar dengan dia. Ini adalah satu masalah. Daripada hanya ada terdapat setinggi peratusan 70% yang tidak mahu mengambil tahu tentang politik ini. Apakah masalah dia? Saya berharap Kerajaan Negeri Selangor di bawah portfolio belia boleh merangka lebih banyak program untuk mentekatkan wakil rakyat dan juga anak muda ini dengan sinar politik di negeri kita, supaya mereka bukan saja tidak celik, supaya mereka akan bertukar daripada tidak celik ke status mengambil tahu. Tak semestinya mereka nak menyokong kita ataupun menyokong sebelah, tetapi mereka tahu apakah itu politik dan mereka diberi landasan yang betul untuk memastikan fahaman politik mereka itu adalah satu fahaman yang bersifat universal. Jadi saya berharap
isu seperti orang muda ini kita perlu memberi perhatian. Salah satu isu sebenarnya yang tahun ini tidak diberi banyak perhatian oleh rakan-rakan kita ialah isu perubahan iklim tadi yang Muhammad Pukilancat ada menyebut. Dan saya berharap isu perubahan iklim ini jangan kita ambil mudah kerana dia juga merupakan satu isu yang dekat dengan anak muda. Dasar ESG perlu diterap dalam dasar perolehan kerajaan. Dasar ESG iaitu apabila kita nak menjalankan perolehan, kita perlu memastikan barang-barang yang kita beli itu mematuhi aturan mesra alam sekitar. Bukannya sesuatu yang kita beli itu akan mencemarkan dan lebih teruk alam sekitar kita. Teras ketiga, kita juga akan menyebut sedikit tentang agenda kesihatan awam. Tahniah diucapkan kerana 65 juta akan dibelanjakan pada tahun depan, tetapi saya mengusulkan kerajaan memberi pembentangan apakah peranan SUKA dalam memastikan kesemua wang ringgit ini digunakan untuk kemajuan dan juga kebaikan rakyat negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor akan membina loji rawatan air Sungai Rasau, ianya setengah dibina. Saya difahamkan treatment ataupun rawatannya adalah menggunakan biological activated carbon, tetapi saya difahamkan bahawa ada juga fossil fuel based activated carbon yang digunakan untuk merawat air ini. Saya memohon supaya perkara ini dilihat semula. Sekiranya fossil fuel based activated carbon ini lebih mahal, lebih mencemar alam sekitar, kita perlu mempertimbangkan perkara ini supaya ianya mematuhi dasar ESG kita. Seterusnya adalah pembangunan sistem saliran. Ini adalah melibatkan JPS. Saya memohon supaya JPS perlulah responsif terhadap isu-isu banjir yang ada di Selangor. Kita tahu supaya hubungan antara kerajaan dan wakil rakyat dengan JPS ini adalah tenang dan harmoni. Di kawasan Kuala Langat dan Panting, saya mengucapkan terima kasih kepada JPS Kuala Langat kerana kebanyakan isu yang dibangkitkan ini mendapat perhatian dan diambil tindakan. Pun begitu, saya mahu supaya kolam-kolam takungan di sekitar Kuala Langat ini dipantau dan diselenggara dengan rapi. Masih lagi terdapat kolam-kolam takungan air yang masih belum diserah balik kepada kerajaan. Kita mahu JPS memberi satu laporan secara berkala kepada Dewan Yang Mulia ini apakah usaha yang telah dilakukan untuk memastikan tempatan banjir dan juga aset-aset ini akan dilaburkan ataupun dibina dan juga ditempatkan di tempat yang betul. Seterusnya adalah pemulihan hutan rosot. Saya rasa bangga kerana Kuala Langat sekali lagi disebut akan melibatkan 500 hektar dan diuruskan oleh Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Saya rasa ini adalah sesuatu yang telah pun lama dinantikan oleh penduduk Kuala Langat. Kita mahu at the same time security makanan, kita juga mahu hutan simpanan kita dilestarikan. Jadi saya berharap perkara ini dapat dimutamakan dengan cepat dan saya mengalu-alukan supaya Kerajaan Negeri Selangor memberi pemantauan dan juga maklum pada secara berkala kepada Dewan Yang Mulia ini tentang apa yang akan dilakukan oleh PKPS dan Jabatan Perhutanan Selangor. Saya juga berasa bangga dan juga syabas diucapkan kepada KDB Waste Management kerana pusat kita semula akan dilaksanakan, tetapi saya rasa sedikit kesal kerana tidak disebut Kuala Langat. Padahalnya WTE yang akan dilakukan yang akan dibina ni akan dibina dekat Kuala Langat Tanjung 12. Tetapi saya pun tak tahu kenapa tidak disenaraikan satu tapak di Kuala Langat untuk dijadikan sebagai pusat kita semula. Padahalnya Kuala Langat ni saya difahamkan KDB Waste Management dia untung di Kuala Langat. Dia mungkin rugi di Petaling, di Kelang dan sebagainya, tapi dia untung di Kuala Langat. Jadi saya rasa banyak kalau Kuala Langat ini KDB Waste Management fikir-fikirlah Kuala Langat ni supaya kita boleh melakukan sesuatu yang baik untuk warga Selangor dan Kuala Langat. Kita nak tunjukkan, Tuan Speaker, kita nak tunjukkan Kuala Langat sebagai contoh, model kepada seluruh Selangor. Kalau kita kata Selangor mentepani masa, Kuala Langat lah yang membawa obor perubahan ini kepada seluruh rakyat Selangor. Jadi Tuan Speaker, ini adalah Selangor e-wallet. Saya sebagai seorang pengguna e-wallet, saya cukup terharu dengan pengumuman Datuk Menteri Besar untuk menjadikan Selangor ini sebagai super app e-dompet. Dan ini adalah sesuatu yang saya pernah bagikan dalam ucapan Dewan yang lepas. Supaya pembayaran program-program kebajikan kita ini kita lakukan dengan cara yang pintar untuk membantu rakyat Selangor. Dan saya amat terharu kerana sekarang ini ada inisiatif daripada Kerajaan Negeri Selangor. Pun begitu, kita perlu memastikan pelaksanaannya adalah dan juga penyampaiannya adalah menepati masa. Jangan pula kita umum sekarang, setahun, 2 tahun kemudian belum ada apa-apa lagi.
Seterusnya adalah berkaitan dengan peruntukan kerajaan untuk pendidikan. Saya rasa Kerajaan Negeri Selangor mempunyai banyak cadangan, telah pun memperuntukkan sejumlah wang untuk membantu sekolah-sekolah vernacular dan juga sekolah-sekolah seperti tadika dan sebagainya. Tapi kita berasa sedikit kecewa kerana penyampaian ataupun pemberian peruntukan ini begitu lewat, khususnya dalam 2-3 tahun kebelakangan ini. Kita perlu memperbetulkan keadaan ini kerana ini adalah satu perkara yang bukan berlakunya pada tahun ini saja. Tahun lepas pun sama. Kita faham bahawa kerana pandemik ini ramai orang tidak dapat pulang ke pejabat untuk menjalankan urusan dan sebagainya. Tetapi apabila sekali kita tidak boleh membiarkan perkara ini berlanjutan. Kita sekarang sudah buka. Saya amat berharap peruntukan untuk tahun 2021 ini kalau masih ada lagi. Sebab sekarang ini kita sudah sampai ke penghujung tahun 2021. Mungkin akan ditutup pada permulaan awal bulan Disember. Pejabat tanam berkata kalau kita nak serah apa-apa, kita kena serah pada hari minggu ini juga. Saya khawatir kalau ada peruntukan yang kepada sekolah, kepada tadika, kepada guru tadika yang masih belum diproses, saya berharap sidang Dewan ini minggu ini kita kena settlekan dia. Jangan kita bawa ke tahun 2022. Dan untuk tahun 2022 kita perlu Banting pastikan. ada banyak lagi perkara nak Satu peringan lagi. Dan kita perlu pastikan bahawa peruntukan untuk 2022, perancangan itu, persiapan itu, bukannya 1 Januari baru mula. Hari ini kita pun kena mulakan supaya bermula 1 Januari 2022, 2 hari bulan Januari waktu bekerja, enjin sudah boleh start. Bukannya 2 hari bulan Januari baru kita nak cari minyak, nak cari driver, nak cari tayar, nak cari spare part. Bukan. Kalau nak cari-cari itu kena buat hari ini, bukannya tahun depan. Jadi saya amat berharaplah isu-isu yang dikenakan ini, ya, Yang Mohd. Ya, silakan. Saya nak tanya dengan Banting. Adakah Banting pernah menerima bantuan ya daripada pihak-pihak sekolah di mana mengadu bahawa bantuan kewangan sekolah ni lewat ya ke belakang 2-3 tahun ni berbanding dengan sebelum ni? Terima kasih. Ada. Saya rasa semua orang ada menerima. Tahunnya kita memberi peruntukan ini 2 kali setahun. Sekarang ini setahun sekali saja. Jadi kadang-kadang setahun sekali itu ada yang mungkin tercicir dan sebagainya, mereka kena tunggu 1 tahun lagi. Sekiranya ada keciciran, kalau ikut praktis pada tahun-tahun yang sebelum ini, kalau dia cicil pada separuh tahun yang pertama, dia mungkin boleh mendapat lebih lagi untuk separuh yang kedua untuk tahun yang sama. Jadi kita berharap supaya sistem ini kita pulihkan dan memastikannya dilakukan pada tahun 2022. Itu adalah harapan saya, dan saya berharap mana-mana peruntukan, bukan saja peruntukan pendidikan, mana-mana peruntukan kita perlu pastikan. Kalau sudah janji nak bagi pada tahun ini, kena pastikan ini minggu, ini tahun kita bagi kepada mereka. Jangan bawa ke depan. Jadi dengan itu saya ingin menyudahi ucapan saya dengan serangkap pantun. Tuan Timbalan Speaker, sila izinkan. Berak keringat sehingga dini, waktu malam bersidang kopi. Racun khianat makan sendiri. Pakatan hikmah membela negeri. Sekian, Banting mohon menyokong.